Okey. So cikgu dah rekod, cikgu akan share screen. Kalau tak nampak bagi tahu sebab semalam awak nampak tapi bila kita rekod tak nampak. Okey. Nak tanya siapa malam ni? Aimi. Aimi nampak tak skrin cikgu Aimi? Aimi? Aimi tak boleh kecek. Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey, beres. Okey, siapa yang cikgu tak pernah soal ni? Arina, nampak tak slide cikgu Arina? Nampak guru. Okey, beres. Thank you. Okey, Mariam. Mariam, 5 cekal. Nampak? Nampak cikgu. Okey, thank you. Okey, so cikgu sambung deh. Hari ni kita buat soalan 8 dan soalan 8 ni kalau kita tengok mirip seolah-olah macam soalan PKBS 2 kita kan. Cuma PKBS 2 kita tu tentang hutan yang tentang hutan yang terbakar. Okay, Rajah 8.1 menunjukkan proses pengkolonian dan penyesaran dalam suatu habitat. Okey, yang ni lah ni Rajah ni. Dia menunjukkan pengkolonian dan penyesaran. Pengkolonian ni maksud dia mari duduk di tempat tu dan membentuk koloni. Contoh macam seekor semut, dia mari seekor dulu. Lepas tu dia membentuk koloni, kohor banyak. Okey. Dan penyesaran dalam suatu habitat. Penyesaran ni diambil daripada perkataan sesaran. Sesaran kalau dalam matematik, sesarlah tolak. Mu habis dah tempoh, aku mari pula, aku tolak mu. Datang spesies yang kedua. Spesies kedua tolak pula spesies yang spesies yang ketiga datang tolak pula spesies yang kedua. So sesaran penyesaran ni tolak, ganti dengan spesies yang baru. Okay, jadi Rajah 8.2 menunjukkan hutan primer yang terbentuk daripada proses berkenaan. Maksudnya kena ada proses ni dulu, barulah terbentuk hutan hujan tropika ni. Okay, soalan nak takrifkan. Takrif ni maksud dia maksudkan. Beri maksud pengkolonian dan sesaran dalam suatu habitat. Berdasarkan rajah. Dia kalau soalan ni hati-hatilah. Kalau dia kata berdasarkan rajah, maka awak memang kena guna rajah. Okey, terangkan bagaimana proses pengkolonian dan sesaran membawa kepada pembentukan hutan primer dalam habitat tersebut. Jadi tak boleh gunalah yang hutan hari tu dah. Kena guna kolam ni sebab dia bagi gambar kolam. Okey. Jadi kita bagi meaning dululah, maksud dia dulu. Bagi maksud dulu. Jadi pengkolonian ni berlaku, pengkolonian ia berlaku apabila organisma hidup menakluki atau menduduki sesuatu kawasan baharu yang belum pernah diduduki oleh organisma lain. Maknanya daripada tanah kosong, tak ada benda hidup situ, datanglah suatu spesies duduk situ. Dia mula duduk di situ, kita panggil pengkolonian. Dia mari duduk kawasan tu, dia duduk ramai, kohor ramai, dia membentuk koloni. Okey. Sesaran ialah proses apabila satu spesies organisma mengubah persekitaran atau habitat. Okey, bila dia ubah persekitaran tu jadi tak sesuai dia lah. Dia duduk dan dia ubah persekitaran tu. Jadilah tak sesuai. Mengakibatkan spesies tersebut digantikan oleh spesies lain yang lebih sesuai dengan habitat secara berperingkat. Jadi sesaran ni dia bukan berlaku sekali. Dia akan berlaku sampailah community climax ni. Ikut dia lah nak berlaku 2, 3, 4 kali. Dia akan berlaku sehingga macam contoh hutan hujan tropika berusia beratus-ratus juta tahun. Maknanya nak sampai dia jadi hutan hujan tropika berusia beratus juta-juta tahun tu, dia sudah mengalami sesaran berapa kali tak tahu.
Okey, dia sudah mengalami beberapa kali sesaran. Jadi sesaran ni ingat cikgu kata tolak spesies lain digantikan oleh spesies lain yang lebih sesuai. Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada jawapan, cikgu nak sawak tengok dulu. Dia bermula, kalau kolam dia bermula dengan tumbuhan tenggelam dulu. Okey, tumbuhan tenggelam, bila tumbuhan tenggelam mati, dia akan mendap ke bawah. So datang pula tumbuhan terapung. Okey, tumbuhan terapung penuh atas permukaan, cahaya tak sampai, mati hak bawah. Okey, lepas tu datang tumbuhan ni purun dan rusiga. Okey, purun dan rusiga ni sejenis tumbuhan amfibia. Dia boleh duduk dalam air, dia boleh duduk atas darat. Okey, lepas tu awak nampak tak? Sedikit demi sedikit bila mati, dia akan terenap dekat bawah. Jadi lama kelamaan sungai tu atau tasik ke apa dia jadi cetek. Awak nampak tak? Mula-mula air banyak. Bila dia mati dia terenap, dia jadi cetek dah. Bila terenap mati lagi, dia cetek lagi. Tinggal air jadi sikit dah. Ni ialah yang cikgu bulatkan ni ialah sedimen. Mati lagi, terenap lagi. So lama-lama tak ada air lah. Bila tak ada air, datang tumbuhan belukar. Kemudian banyak kali barulah dia jadi community climax. Okey, jadi kita tengok jawapan yang pertama. Nampak pengkolonian spesies perintis dulu. Penting kena sebut perintis. Perintis ni ialah yang datang mula-mula. Okey. Tumbuhan tenggelam, okey, dia bermula dengan tumbuhan tenggelam dia, spesies perintis. Mula menjajah kolam tandus yang tidak sesuai untuk mana-mana organisma. Biasanya kalau kolam ni dia menjajah kawasan lombong lah. Biasanya kalau yang dijajah ialah biasanya lombong. Lombong ke tak ada, kita nak berenang pun takut. Tak ada apa-apa hidupan pun. Jadi datanglah tumbuhan tenggelam. Dan kena beri, ingat soal cik kata apa nama spesies. Kena hafal lah satu, tak apa dah. Tumbuhan tenggelam tu contoh hydrilla. Okay, hydrilla. Mana hydrilla ni? Kita biasa guna dalam amali tu. Okay, Carbomba elodia. Okay, bagi contoh, ingat deh. Apa tumbuhan tenggelam? Beri contoh, okey, dan ciri dia. Spesies perintis hydrilla dapat melakukan proses fotosintesis kerana cahaya matahari menembusi jauh ke dalam air. Sebab masa tu kolam tu tak ada benda lagi atas. Jadi cahaya matahari sampai direct ke hydrilla. Jadi hydrilla dapat melakukan fotosintesis. Aktiviti tumbuhan tenggelam menyebabkan perubahan pada habitat, menjadikannya lebih sesuai untuk spesies yang lain. Jadi bila dia banyak-banyak, dia penuh dalam permukaan, dia penuh dalam air, dia begitulah keadaan akan jadi tak sesuai dah. Jadi berlaku perubahan lah pada habitat. Dan biasalah mungkin ada hydrilla yang mati, maka dia bila dia terenap, bila dia terenap masuk ke dasar ni, dia akan jadi terenap, jadi dah tak sesuai lah, dia dah jadi memang keadaan dia berubah. Jadi tumbuhan tenggelam akan mati dan terenap di dasar kolam. So kolam akan jadi lebih bernutrien, maknanya kolam tu ada benda mati, jadi ada baja, lalu membentuk humus di dasar kolam dan kolam dah tinggal air sebanyak ni, so kita kata kolam menjadi cetek. Jadi dah tak sesuai untuk tumbuhan tenggelam. Maka datanglah spesies yang kedua iaitu tumbuhan terapung. Nampak tak cikgu masih lagi menggunakan apa, kenapa, ciri, kesan, akibat. Apa tumbuhan tenggelam? Hydrilla. Kenapa? Beri ciri-ciri dia. Kenapa beri ciri-ciri dia? Dia boleh buat fotosintesis, bila dia buat fotosintesis dia jadi kohor banyak, menyebabkan perubahan pada habitat. Lepas tu dia akan mati, terenap di dasar kolam, lepas tu jadi bernutrien, membentuk humus, kolam jadi cetek. So kesan akibat dia tak sesuai, datanglah tumbuhan terapung. Dapat ni? Awak cubalah jawab esei kau jawab struktur ke guna konsep akak tu. Okey, seterusnya. Apa tumbuhan terapung? Okey, apa tumbuhan terapung? Sekejap deh.
Okey, kemudian apa tumbuhan terapung? Berilah contoh. Awak beri contoh, awak ingat je. Perlu tak cikgu saya bagi nama saintifik? Tak perlu. Kalau awak ingat lagi bagus. Okey, so contoh tumbuhan terapung ialah teratai, kiambang. Kiambang tu lemna deh. Kiambang dia ada dua jenis, sama ada macam ni atau macam ni. Okey? Ataupun keladi bunting. Okey. Apa ciri dia? Okey, ciri dia dah jadi spesies penyesar dah. Dia panggil spesies penyesar dah. Dia tak jadi perintis dah sebab dia dah buat penyesaran, jadi dia dipanggil spesies penyesar. Okey, dia akan menggantikan spesies perintis. So tumbuhan terapung ni dia akan membiak dengan cepat dan lama kelamaan dia akan tumbuh penuh, meluas dan menutupi permukaan air. So nampak tak penuh atas permukaan air. Jadi bila penuh atas permukaan air, ni kolam, so dia penuh atas ni, jadi cahaya matahari tidak dapat sampai ke dasar kolam deh. Jadi menyebabkan tumbuhan tenggelam yang masih ada, hidrilla yang masih ada tu tidak dapat melakukan fotosintesis dan mati lagi. Okey? Hidrilla masa ni ada lagi, cuma sedikit. Jadi bila cahaya matahari tak sampai, dia mati. Bila mati, dia akan tenggelam lagi. Okey, bila mati dia akan tenggelam lagi, jadi kohor banyak lagi. Jadi kohor banyak lagi. Okey, so apa jadi? Kolam jadi lebih bernutrien dan terbentuk humus di dasar kolam. Kolam jadi lagi cetek. Okey, kesan akibat dia sesuai dah untuk tumbuhan terapung? Tak sesuai dia lah. Dia akan datang tumbuhan amfibia pula, kesan akibat dia. Okey, seterusnya pergi kepada apa jenis tumbuhan amfibia. Apa jenis tumbuhan amfibia? So tumbuhan amfibia ni ialah purun dan rusiga. Okey, purun dan rusiga. Apa maksud tumbuhan amfibia ni? Iaitu tumbuhan macam amfibia lah. Iaitu dia boleh hidup di air, dia boleh hidup di darat deh. Boleh hidup di air dan di darat. Apa ciri dia? Okey, dia adalah spesies penyesar yang kedua dah. Ingat tak dia? Spesies penyesar pertama ialah terapung. Yes, betul, terapung. Kemudian datang pula amfibia, spesies penyesar kedua. Kalau hidrilla tadi perintis. Okey. Apa ciri dia? Kenapa ciri? So kenapa ciri? Dia ada rhizom atau akar yang boleh mengikat zarah tanah bersama dan menembusi tanah untuk menyerap garam mineral. Sebab tu kalau awak pernah jumpa dengan purun dan rusiga ni, dia macam lalai deh. Bila kita nak cabut tu, payah. Sebab akar dia boleh masuk ke dalam dan dia pegang tanah dengan kuat. Okey, dia boleh mengikat zarah tanah dengan kuat dan menembusi ke dalam tanah untuk menyerap garam mineral. Jadi payah kita nak cabut dia. Jadi tumbuhan ini merebak dengan cepat. Mula-mula dia tumbuh pinggir kolam je. Okey, lepas tu lama-lama menghala ke bahagian tengah kolam. Jadi bila dia dah penuh, mati tumbuhan terapung. So bila mati tumbuhan terapung, tumbuhan-tumbuhan tu semua akan mendap, membentuk humus, kolam jadi lebih bernutrien, jadi lebih cetek lagi. Okey, kesan akibat dia sesuai dah untuk tumbuhan amfibia? Tak sesuai dah. Sebab benda ni dah penuh sampai ke tengah, maka tak nampak air dah. Maka sesuai untuk tumbuhan daratan pula. Okey, sesuai untuk tumbuhan daratan dah. Okey, kemudian sesaran seterusnya. Okey, apa penyesar yang keberapa dah ni? Yang ketiga dah. Okey, tumbuhan penyesar yang ketiga ialah tumbuhan daratan. Awak bagilah contoh apa tumbuhan daratan. Rumput boleh, pokok renek boleh, tumbuhan berkayu boleh. Apa saja asalkan tumbuhan daratan. Dia akan gantikan spesies tumbuhan amfibia. So bila dah banyak-banyak memang kolam dah tak ada dah. Kolam dah jadi semakin kering. Dan bilangan tumbuhan daratan akan semakin bertambah, kohor banyak, kohor padat, kohor banyak, kohor padat, kohor banyak, kohor padat. Lama-lama membentuk hutan primer. Dan hutan primer ni pula
akan jadi hutan, banyak hutan. So akhirnya beratus-ratus juta tahun barulah tercapai hutan hujan tropika yang kita panggil community climax. Cikgu perlu ke saya buat macam ni gini? Ya, sebab dia 10 markah. Okey, dapat Okey. Habis yang tu, kita pergi soalan yang kedua deh. Rajah 8.3 menunjukkan pencemaran air yang berlaku akibat aktiviti-aktiviti manusia. So cubalah kita tengok yang ni dia tunjuk macam kawasan rumah, lepas tu buang sampah dalam air. Yang ni kawasan kilang, buang sampah dalam longkang air. Yang ni dia tunjuk kapal lah macam buang minyak dalam air. Sebagai seorang wartawan alam sekitar, tulis satu rencana berdasarkan rajah. Dia kata dah berdasarkan rajah. Dalam rencana tersebut, anda mesti menerangkan kesan. Baca molek soalan. Kesan aktiviti manusia ke atas hidupan dan alam sekitar. Ingat cikgu nak pesan ke awak. Kalau naik soalan macam ni, awak kena pecah dua. Kesan hidupan, kesan alam sekitar. Jangan bersama-sama. Tolong bila naik macam ni, awak memang kena asing-asing. Kalau tidak, dia baca 2 ayat je, kosong. Okey? Bahagikan kepada kesan kepada kehidupan dan kesan kepada alam sekitar. Anda juga perlu menulis tentang langkah memelihara dan memulihara sumber air. Jadi ada berapa kerja? Ada 3 kerja Okey, so kita cuba tengok. Okey, kesan yang pertama, cikgu pecah-pecahkan. Cikgu fikir, ni kalau kesan dekat kawasan rumah, kesan dekat kawasan tadilah kilang, dekat kapal tadi. Okey, so kesan dia apa yang manusia buat ialah bila awak buang-buang sampah apa semua dalam air, okey, kualiti air, sekejap cikgu tukar warna sekejap. Kualiti air menjadi rendah. Betul lah, bila buang sampah macam ni dengan hitamnya, dengan busuknya, so kualiti air menjadi rendah. Meningkatkan kos untuk merawat sumber air untuk kegunaan domestik. Kerajaan terpaksa keluarkan belanja lain pula untuk bersihkan air itu pula, untuk rawat air itu. Jadi meningkat kos. Yang kedua, kalau air tercemar menyebabkan manusia lebih cenderung terkena wabak penyakit bawaan air. Dia panggil wabak penyakit bawaan air. Maknanya kita akan dapat penyakit daripada air yang tercemar. Seperti apa? Berilah contoh taun. Taun ni ialah kolera dan tuberkulosis. Okey, tuberkulosis tu apa? Kencing tikus. Okey. Yang ketiga, bila buang baja apa semua tu meningkatkan eutrofikasi, iaitu pengkayaan sumber air dengan nutrien atau baja berlebihan. Jadi bila awak ingat kan, kalau eutrofikasi kau lama kau banyak alga bloom tu, letusan alga. Bila banyak-banyak ikan tak dapat, tumbuhan tak dapat cahaya, tak dapat buat fotosintesis, tak ada oksigen, ikan pun mati. So menyebabkan kematian organisma akuatik, lama-lama kawasan tu akan jadi bau busuk sebab ikan mati. Okey? Yang seterusnya kesan aktiviti manusia lagi, bila awak buang ni macam yang terjadi dekat Johor tu, dekat Pasir Gudang tu, air jadi bertoksik, menyebabkan banyak logam berat dibuang, okey? Menyebabkan banyak logam berat dibuang dalam tu. Logam berat ni adalah perencat. Ingat, logam berat ni perencat enzim. So akan menyebabkan penyakit kanser, barah, masalah saraf, kerosakan otak. Okey, ingat hak sungai Pasir Gudang tu. Awak ingat tu. Okey, kemudian kalau buang minyak, tumpahan minyak akan merosakkan habitat organisma laut. Rosak habis ni terumbu karang ni. Okey, rosak habis terumbu karang. Okey, lagi memusnahkan rantai makanan lah. Bila ikan mati, udang mati, dia ingat bila je mati, kuca, okey, satu je rantai terganggu dalam jaringan makanan tu, habis jadi kuca belaka. Okey, memusnahkan rantai makanan dalam sumber air menyebabkan tangkapan ikan berkurangan. Macam ni juga, kalau dah tak ada terumbu karang tu tempat ikan ke? Ikan berenang, ikan membiak apa semua tu. Bila tak ada dia, ada ikan tak? Tak ada lah.
Jadi tangkapan ikan berkurangan. Okey, lagi sampah sarap akan menyumbat sistem perparitan. Ini bila duk buang-buang macam ni, tersumbat. Bila tersumbat, pembiakan nyamuk, pembiakan mikroorganisma, banjir, banjir kilat, menimbulkan bau busuk. Awak boleh cerita belakang. Apa lagi? Memburukkan pandangan. Merebaknya penyakit. Okey? Dapat ni? Okey, seterusnya. Cara kita nak memelihara. Ini kena awak koyak sikit lah. So cara kita nak pelihara ialah tak ada benda lain. Mesti kena laksana undang-undang. Okey? Kena laksana undang-undang untuk mengurangkan pencemaran. Dia okey tak ada benda lain. Satu, undang-undang. Yang kedua, kempen. Tak ada benda lain. Undang-undang, kempen. Okey, melalui pendidikan atau kempen kesedaran. Lagi untuk elak orang buang sampah dalam air tu, gunakan botol air atau tin minuman yang boleh dikita semula. Sebab biasanya benda ni lah yang orang buang dalam air. Okay, dalam sungai, dalam tasik. Okay, lagi menggunakan semula air sisa untuk menyiram tanaman. Macam di Singapura, okay, dia guna balik air sisa apa semua tu, dia berawat dan dia guna untuk pertanian. Okay. Kemudian tadah air hujan. Jadi kita kena elak pembaziran, kita duk guna air banyak sangat tu. Apa kata kalau kita tadah air hujan untuk kegunaan menyiram tanaman atau membasuh longkang. Gunakan sistem penyiraman yang cekap, jimat, efisien tanpa perlu membazirkan air. Lagi menggunakan deterjen yang terbiodegradasi yang mempunyai kandungan fosfat rendah. Cikgu pernah terbaca lah dalam 2 tahun lepas ke dalam surat khabar, dia kata terlalu banyak kedai mencuci kereta, terlalu banyak kedai dobi menyebabkan air cucian tu dialirkan ke sungai. Air cucian tu ada sabun tu beresid, dia bila dia masuk dalam sungai dia menyebabkan air sungai jadi beresid dan ikan apa semua, udang jadi mati. Jadi kena galakkan guna deterjen yang terbiodegradasi, maknanya yang mesra alam. Merawat efluen daripada logam berat. Merawat efluen ni maksud dia merawat bahan buangan daripada kilang sebelum dibuang ke dalam sumber air. Yang cikgu tahu di Langkawi, dia ada satu tempat besar merupakan pusat rawatan air terbesar Malaysia. Jadi maknanya di situlah tempat dia rawat air. Okey, yang terbaru dengan menggunakan teknologi baru. Merawat kumbahan dengan teknologi baru sebelum dialirkan ke sumber air. Okey, maknanya macam inilah dia kena rawat dulu. Macam awak lalu dekat Pasir Tumbuh tu ada tempat kan? Itulah tempat rawatan air. Okey? Macam yang Indah Water buat tu lah. Dia rawat dulu barulah boleh guna balik. Okey. Itu soalan 8. Okey, now kita pergi soalan akhir. Soalan 9. Perkembangan teknologi dalam pemprosesan makanan selari dengan pertambahan penduduk di sesuatu negara. Di antara teknologi, awak nampak tak soalan ni lebih kurang dengan soalan Raya Kelantan. Cuma di sini dia bagi siap-siap, dia kata teknologi. Okay, yang kita tu kita kena fikir usaha. Usaha makan ulam, usaha pelihara ataupun makan sumber protein lain. Hak ni dia bagi siap-siap, dia kata teknologi. Okay. Yang digunakan untuk menampung keperluan makanan penduduk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila dia beri macam ni, dia kata dia nak 3. So awak boleh pilih lah mana 3 teknologi, kena terangkan apa, baca molek dia nak. Dia nak teknik, maknanya apa teknik tu, apa kebaikan dia dan apa kelemahan dia. Apa teknik itu, maksudnya ceritalah teknik ni gini, kebaikan dan keburukan dia. Okey, so cuba tengok jawapan cikgu. Cikgu buat belakang. Okey. Yang pertama, pengetinan dan pembotolan. Okey. Pengetinan dan pembotolan ni dia duduk sekali. Okey, iaitu makanan dipanaskan pada suhu 85 darjah Celsius dan dimasukkan ke dalam tin atau botol, mesti syarat dia yang disteril. Cikgu, saya perlu tak tulis suhu dia? Yes, kalau awak tak tulis suhu dia, pernah sebelum ni tahun bila ada pelajar ni dia boleh tulis tapi dia terlupa nak masukkan info penting.
tak masuk suhu. Tak ada markah lah. Dah. Jadi ingat kalau pengetinan dan pembotolan ni dia panaskan suhu 85 dan terus masukkan ke dalam tin atau botol, syarat dia mesti steril, bebas kuman. Kemudian tin makanan itu dipateri dan dipanaskan dengan steam di bawah tekanan pada 121 darjah Celsius. Kena ingat suhu. Okey, so kebaikan dia ialah dia lebih tahan lama. Sebab tu orang bawa sardin, nak pergi camping ke apa, bawa sardin kan. Okey. Lagi sebab dia sudah dipanaskan di bawah steam, tekanan tinggi, maka dia bebas daripada pendedahan mikrob dan spora. Kelemahan dia sebab dia panas 85 darjah Celsius tadi, sebahagian nutrien dan vitamin sudah dimusnahkan oleh haba yang tinggi dan bila kita makan pun rasa dan tekstur dia makanan sudah berubah. Macam contoh ikan sardin tu lah. Kalau awak makan ikan sardin betul, dia liat sikit ke, tapi bila yang dalam ting tu hancur-hancur ke. Dah. Okey. Yang kedua, pempasturan. Okey, pempasturan ni sesuai untuk mengawet susu segar dan jus buah-buahan. Kalau awak pergi ke supermarket, awak tengok dia ada tulis pasteurization. Ya dah tu. Okey, cikgu saya kena hafal ke suhu dia? Yes. Dia ada dua, sama ada dipanaskan suhu 63 selama 30 minit atau panaskan pada suhu 72 selama 15 saat. Boleh hafal ke tu? 63, 3. Awak ambil belakang. 63, 30 minit. 72, 15 saat. Bukan 15 minit dah, 15 saat. Dan syarat dia lepas panas tu kena sejukkan segera. Kena sejukkan segera. Awak hafal lah mana-mana yang senang. Kalau cikgu ambil 63, 30 minit. Okey? Okey, so kenapa dia panas kejap je? Dan disejukkan segera supaya dapat mengekalkan rasa dan nutrien makanan. Sebab kalau lagi lama dia panas, hilang nutrien, hilang rasa. Okey, dan kebanyakan mikrob dapat dimusnahkan. Okey, kelemahan dia, spora dia tak mati. Okey, spora dia tak mati. Sebab tu susu pasteur ni, bila awak buka, awak kena perhabis. Bila awak minum, awak kena habiskan. Tak boleh tinggal macam tu. Sebab spora dia tak mati. Jadi kalau awak tinggal terdedah macam tu, spora dia akan membiak. Okey? Perlu disimpan dalam peti sejuk pada suhu 4 darjah Celsius dan hanya tahan dalam tempoh yang singkat. Dapat Okey, seterusnya. Kalau awak pilih penyejuk bekuan. Okey, cikgu nak ingatkan awak. Penyejuk bekuan ni bukan yang letak dalam peti sejuk tu. Penyejuk bekuan ni yang letak dalam ni, yang makanan sejuk beku tu. Yang kalau awak pergi supermarket tu, dia dalam tong hak kita kena angkat tu. Bukan dalam peti sejuk hak buka-buka tu, dia kena hak angkat tu. Yang sejuk beku, yang ada jual kari pak beku, daging apa semua tu. Okey. So, makanan disejuk beku. Dia kena ada perkataan sejuk beku. Secara perlahan pada suhu 0 darjah Celsius. Bagi penyejuk bekuan segera, makanan disejukkan pada suhu kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Okey, kebaikan dia mengekalkan rasa dan nutrien makanan, tahan lama, makanan dapat disimpan sehingga beberapa bulan. Ada setengah orang memang ada beli ni peti sejuk hak macam ni, hak memang sejuk beku tu. Tahu ke kalau pergi kedai tu hak jual frozen tu. Ni hak yang frozen tu, hak buka warna putih besar tu. Okey, kelemahan dia bakteria dan spora tidak dimusnahkan. Dia cuma tak aktif sahaja. Dia tak musnah, dia cuma jadi tak aktif sebab suhu rendah. Ingat awak belajar suhu rendah dia tak aktif. Okey, menghentikan proses pertumbuhan dan pembiakan bakteria sahaja. Dia cuma menghentikan. Tapi katakan contoh dia, awak keluarkan benda ni, awak pun letak dalam sink, awak tunggu nantilah karya nak buat. Lepas tu tak ingat, tertinggal dalam sink benda ni. Benda tu dah terbuka dah sedikit. Nanti dia akan membiak lah. Okay, bakteria tu ada. Okey, kemudian yang terbaru pembungkusan vakum. Pembungkusan vakum ni hak jenis rapak ni. Kalau awak pergi lo ni Kerepuk Leko Terengganu pun dia dah buat macam ni. Kalau awak pergi Losong ke apa, awak kata saya nak yang guna vakum tu. Hak dia padat tu, dia rapak, plastik dia rapak ni. Yang ni yang terbaru, teknologi baru. Siapa berminat dengan benda ni, ambil lah teknologi makanan, food tech.
di universiti nanti. Dia memang akan belajar teknologi-teknologi baru. Okey. Jadi caranya ialah udara dikeluarkan daripada bekas makanan. Kalau awak nampak ni memang rapak ni, dia keluarkan udara ni. Okey. Makanan disimpan dalam keadaan kedap udara. Sesuai untuk menyimpan makanan yang mudah rosak. Sebab tu keropok leko Terengganu dia buat kaedah macam ni. Sebab dia tahu dah keropok leko kan mudah rosak. So dia buat kaedah pemvakuuman. Okey, kebaikan dia mengekalkan rasa makanan, vitamin dalam makanan tidak dimusnahkan. Cuma kelemahan dia hanya sesuai untuk makanan tertentu sahaja. Setakat ni yang cikgu jumpa ialah keropok losong sebab cikgu pernah beli. Lepas tu ikan kering, lepas tu kacang-kacang. Cikgu pernah lah jumpa yang macam ni. Yang lain cikgu tak jumpa lagi. Oh, yang terbaru jeruk. Jeruk ada. Jeruk jeruk hak terkenal tu, jeruk Pak Abu. Pun ada dah kaedah ni. Okey, kemudian pendehidratan. Pendehidratan ni maksud dia keluar air. Apa dia cikgu pendehidratan keluar air? Ni jemur ni. Macam ikan bekok, ikan kering, ikan bekok. Okey. So pendehidratan ni tujuan dia untuk singkir air daripada makanan dengan menjemur makanan di bawah cahaya dengan haba yang tinggi. Sebab tu ikan kering ni kalau awak dia tak boleh jemur kalau hari hujan macam ni sebab nanti akan lagi membiak bakteria. Dia mesti syarat mesti jemur di bawah haba yang tinggi. Ataupun memvakumkan makanan sehingga kering. Dia sekarang ni dia ada alat pula. Dia ada lama dah ada alat. Kita pun boleh nak beli. Alat dia memang macam oven tu hak besar tu. Kita ada kan orang buat buah-buahan kering tu hak macam di Mekah tu. Dia jual buah-buah kering tu. Hak kita duk beli buat balik tu. Tu dia guna kaedah pendehidratan tapi dia masuk dalam oven. Cikgu pun lupa nama mesin dia. Dia memang tujuan dia untuk mengeringkan, mengeluarkan air daripada makanan. So fungsi dia, kebaikan dia ialah mengekalkan rasa makanan, tahan lama. Makanan dapat disimpan sehingga beberapa bulan. Kelemahan dia, nutrien dan vitamin musnah. Sebab apa cikgu musnah? Sebab dia jemur tengah panas. Panas tu haba. Haba. Dan bakteria dan spora belum dimusnahkan. Sebab apa cikgu tak musnah? Kalau masih ada air, dia masih boleh membiak. So awak sure ke, awak pasti ke dia betul-betul kering? Sebab tu kadang-kadang kita beli ikan kering, pernah terjadi dekat cikgu sendiri, kita dah beli ikan kering, sepatutnya kering lah kan. Bawa balik, tinggal 2 hari macam tu, bila kita buka tu ada ulat, ada cacing dalam tu. Maknanya dia masih boleh rosak lah sebab masih ada air dalam ikan kering tu. Okey, kemudian pendinginan. Pendinginan ni guna peti sejuk lah. Guna peti sejuk biasa. Okey, sesuai untuk buah-buah, sayur-sayur dan hasil tenusu sahaja. Makanan disimpan dalam tempat dingin pada suhu kira-kira 0 hingga 5 darjah Celsius. Cikgu takut naik KSA dia suruh bezakan. Dengar cikgu takut soalan dia nak bezakan antara penyejuk bekuan dengan pendinginan. Sejuk beku guna hak tu. Hak peti sejuk beku tu. Pendinginan peti sejuk biasa. Okey. Jadi suhu dia awak nampak tak beza? 0 hingga 5. Yang tu negatif 0 dan negatif 18 tadi. Okey, kebaikan dia mengekalkan rasa makanan. Vitamin di dalam makanan tidak dimusnahkan, masih dikekalkan. Tetapi spora dan bakteria tidak musnah. Okey, spora dan bakteria tidak dimusnahkan. Maknanya kalau ayam tu awak keluarkan, punah. Rosak. Ikan tu kalau duduk lama di luar, dia bound. Okey, kemudian akhir sekali penyinaran. Ini pun yang terbarulah, penyinaran maksudnya sinar. Dia menggunakan sinar gamma untuk mengawet makanan, iaitu memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan, sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Dia ni tujuan untuk ekspor lah. So dia akan lalukan makanan buah-buahan yang nak ekspor tu bawah sinar gamma dulu. Jadi matilah semua mikrob. Tapi keburukan dia ialah nutrien dan vitamin musnah. Musnah sebab guna sinar gamma. Lepas tu rasa mungkin berubah dan kita takut-takut berkemungkinan bahan makanan tu sudah dicemari sinaran radioaktif. Okay.
Cikgu rasa cikgu detail dah. Cikgu sebenarnya bila cikgu buat skema jawapan untuk awak ni, cikgu tak tengok sangat skema yang dia beri. Sebab kadang-kadang cikgu tambah lagi untuk nota awak. Okey. Dan akhir sekali, soalan akhir. Pada tanggal 16 September, masyarakat di muka bumi ini memperingati Hari Ozon Sedunia. Okey, cikgu pun malah nak baca bobel-bobel tu. Okey, dia terus kata terangkan kepentingan lapisan ozon, terangkan kesan, okey, terangkan kesan penipisan lapisan ozon. Awak nak terang kesan kepada apa? Tak boleh sekali dah, cikgu kata dah, jangan sekali. Awak kena asingkan. Okey, kesan terhadap persekitaran, kesan terhadap tumbuhan, kesan terhadap kesihatan, kesan terhadap ekosistem. Jadi awak ada 5 kerja di sini. Okey, so kita tengok nota. Okey, sebelum cikgu pergi kepada jawapan dia, cikgu nak ingatkan awak balik lah. Ozon, lapisan ozon ni ingat, punca dia CFC. Okey, CFC, gas CFC. Tolong deh, kalau kesan rumah hijau, karbon dioksida. Kalau hujan asid, sono, sulfur oksida dan oksida oksida nitrogen deh. Sono, oksida nitrit. Cikgu pun lupa dah ni. Okey, lepas tu kalau apa lagi Kalau lapisan kalau lapisan ozon ni CFC. Apa dia CFC? C klorin, F fluorin, C karbon. Sebab tu nama dia klorin, fluorokarbon. Fluorokarbon. Kalau awak tak nak tulis fluorokarbon, awak tulis macam ni. Huruf besar belakang, CFC. Okey, dan CFC ni ingat dia ada dalam apa? Dia ada dalam bahan penyejuk dalam alat penyaman udara. Lo ni kita panah jadi makin ramai orang pakai penyaman udara, makin banyaklah CFC. Okey, lagi dalam bahan semburan tin aerosol. Lo ni pun banyak kan tin aerosol tu? Riset, apa lagi? Okey, lepas tu ejen pembusa dalam pembuatan polisterina dan cushion kereta. Lagilah. Okey. Sebab tu tidak digalakkan guna polisterin. Sebab bila awak bakar polisterin, keluar CFC. Okey. Sebelum cikgu pergi lagi, tak masuk jawapan lagi ni. Cikgu cuma nak takut ni. Sebab pernah 1 tahun, 2 tahun. Cuba tengok ni. Pernah tahun SPM 2006, tak apalah dia naik kertas 1. Dia bagi rajah ni. Lepas tu pilih jawapan ABC. Yang ni, dia tak tulis kertas 2. Dia pernah naik kertas 2. Dia suruh terangkan proses ni. Ni, dia suruh terangkan proses ni. Kalau cikgu rasa kalau awak tak terjawab lagu tu, mana ingat. Okey, so tengok deh. Sinar ultra ungu, bila dia kena dekat CFC, okey macam ni lah. Bila awak katakan awak guna awak bakar polisterin lah. Katakan awak bakar polisterin. So di udara ada CFC. CFC banyak. CFC ada banyak CFC di udara sebab awak bakar polisterin. Sinar ultra ungu bila kena dekat CFC ni, dia akan menguraikan CFC dan dia akan membebaskan atom klorin untuk setiap satu molekul CFC. Bila awak bakar polisterin, dia akan ada banyak molekul CFC. So bayangkan bila cahaya matahari kena dekat CFC, dia akan membebaskan satu atom klorin. Okey, dia akan bebaskan satu atom klorin. Okey. Atom klorin ni dia akan berlanggar dengan molekul ozon yang ada di udara dan dia akan bergabung pula dengan atom oksigen lalu membentuk klorin monoksida dan molekul oksigen. Awak faham ke? Bila banyak-banyak atom klorin terbebas, ada yang akan berlanggar dengan molekul ozon, jadilah klorin monoksida. Ada yang bergabung dengan oksigen yang ada di udara. Okey, jadilah molekul oksigen. Okey, nombor 3. Atom oksigen yang bebas ni akan bertindak balas dengan klorin. Dia baik pula dua tu. Atom oksigen yang sudah ada tadi dengan klorin monoksida diperbaik. Berbaik. Lalu terhasillah atom klorin dan molekul oksigen. Atom klorin jadi banyak lagi 2 kali ganda. Awak faham tak? Tadi atom klorin yang terbebas.
dia berlanggar dengan ozon, dia jadi klorin monoksida. Lepas tu dia bergabung dengan oksigen. Lepas tu oksigen tu pula bergabung pula dengan klorin monoksida, dia macam beranuk. Tubik lagi atom klorin sekali ganda lagi. Jadi kohor bertambah 2 kali ganda atom klorin dan atom klorin ni akan bebas mengulangi kitaran tersebut. Maknanya buat lagi. Dan lebih banyak klorin ada, lebih banyak merosakkan molekul ozon. Okey, so kita terus kepentingan lapisan ozon. Jadi kepentingan lapisan ozon ni buat apa kena ada? Okey, sekarang dia sudah nipis, banyaklah nipis. Okey, so fungsi dia untuk melindungi bumi daripada sinaran cahaya matahari. Okey. Yang kedua, fungsi dia menyerap radiasi cahaya matahari yang bahaya dengan menapisnya dari sampai ke permukaan bumi. Yang sampai dekat kita tu yang sudah ditapis. Tapi kalau dia bocor, dia direct sampai dan dia fungsi dia untuk mengelakkan hidupan musnah atau mati. Okey, tapi kalau direct dia bocor masuk ke kita, apa kesan dia terhadap persekitaran? Yang pertama, automatik lah cahaya matahari sampai direct, maka suhu bumi meningkat. Oh, nampak tak ni? Dia ada lubang, so sampai direct lah cahaya matahari. So suhu bumi akan meningkat. Bila suhu bumi meningkat, iklim dan cuaca dunia berubah. Awak tengoklah sekarang ni deh, cuaca memang berubah. Kadang-kadang dekat sana pun dekat tanah Arab pun kadang-kadang kena salji, pelik deh. Menukar arah angin. Sebab tu sekarang kejadian taufan, apa lagi, boleh berlaku bila-bila masa. Okey? Okey, kemudian kesan penipisan lapisan ozon terhadap tumbuhan. Bila cahaya matahari sampai direct ke tumbuhan, dia akan musnahkan sel daun dan klorofil. Awak kata, tidak, klorofil dia nak cahaya matahari cikgu. Ya, tapi bila terlalu banyak, dia akan musnah. Sebab dalam tu ada enzim fotosintesis, dia akan jadi ternyah asli sebab suhu tinggi. Ingat dalam fotosintesis ada enzim, bila suhu tinggi sangat dia jadi ternyah asli. Jadi bila musnah klorofil, merendahkan kadar fotosintesis, kurang glukosa, maka kuranglah hasil pertanian. Dan kalau cahaya matahari sampai direct dalam sungai, dalam laut, memusnahkan zooplankton dan phytoplankton yang hidup dalam laut, menyebabkan rantai makanan untuk ikan terganggu. Okey, kalau kesan terhadap manusia direct sampai dekat kita, menyebabkan kanser kulit, nampak? Menyebabkan kanser kulit, merosakkan penglihatan, kena mata, merosakkan penglihatan, so lama-lama terbentuk satu lapisan dekat mata kita tu, kita panggil cataracts. Dan bila kita ni panas ada yang demam, ada yang sakit, melemahkan sistem keimunan manusia. Okey. Dan akhir sekali, kesan penipisan lapisan ozon terhadap ekosistem. Ekosistem ni besarlah. Okey, so kepupusan spesies lah lama-lama kepupusan spesies sebab panas sangat. Lembu mati, unta mati apa semua, kerana paras sinar ultra ungu yang tinggi, merosakkan telur amfibia, habis mati, katuk apa semua tu, anak ikan semua mati. So terjejaslah komponen abiotik dalam atmosfera dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelbagai ekosistem. So you nampak tak yang warna hijau ni lah lapisan ozon. Tapi bila dia bocor, nampak tak cahaya matahari sampai direct ke kita. Dan jangan lupa, walaupun soalan ni tak tanya cara mengatasi, tolong bacalah tolong baca cara mengatasi penipisan lapisan ozon. Okey, so kita berhenti setakat ni. Kita jumpa esok untuk kertas 3. Okey. Thank you, cikgu. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu hadapan minggu hadapan. Esok bersemuka minggu hadapan.
Okay.